Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar jemaah muslimah kita di Masjid Al-Muttaqin pada pagi ini? Ustazah harap semua dalam keadaan yang sihat sejahtera hendaknya. Siapa bersama dengan kita pada pagi ini? Boleh kita paparkan. Tadi saya nampak Liza utama sekali yang dia komen kan situ. Pagi dia masuk terus dia komen terus. Tak pernah-pernah dia. So tak pernah-pernah, saya rasa tak pernah dia first komen. Selalunya Kak Zah, Kak Noh kan. Tapi Kak Noh tak tahu mana. Hari ni mungkin dia tak berkesempatan untuk bersama kita. Okay, Alisa, Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi. Admin dan kawan-kawan. Ya. Terima kasih ingat pada admin dan semua kawan-kawan di sini ya Liza. Kita ada Kak Jasaria. Maaf kalau saya silap sebut nama tu Saria ke, J Saria ke tu kan? Assalamualaikum, Alhamdulillah, syukur bersama Ustaz Sakinah. Alhamdulillah bertemu kita ya sekali lagi pada pagi ini. Kita ada Kak Johara. Assalamualaikum Ustazah, selamat pagi Kak Johara. Kak Som ya. Assalamualaikum Ustazah, admin dan teman-teman semua. Semoga dalam redha dan rahmat Allah. Terima kasih Kak Som. Kak Suryati, Assalamualaikum Ustazah, Waalaikumsalam warahmatullahi dan sharing. Terima kasih Kak Suryati kerana sudi ya untuk berkongsi kuliah kita pada pagi ini. Semoga Ustazah sihat selalu. Amin. Amin. Okey, Nur di situ. Assalamualaikum Ustazah, para jemaah muslimah semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Admin Masjid Al-Muttaqin. Ya, Ustaz Muslim sila jawab ya. Orang beri salam tu. Semoga semua dalam keadaan sihat dan dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita ada Mak Isah kita juga. Assalamualaikum Ustazah dan teman-teman pencinta ilmu. Waalaikumsalam warahmatullahi. Mak Isah, terima kasih ya sudi juga bersama dengan Masjid Al-Muttaqin pada pagi ini. Dan seterusnya ramai lah ya di sini. Kita ada Kak Farida, Kak Sukartini, Kak Isha, Kak Zah kita, Bella kan. Sebagaimana biasa juga Kak Siti Sophia kita. Dan juga Kak Fauziah bersama dengan kita pada pagi ini. Dan juga semualah ya yang tidak memberikan komen di ruangan FB ataupun YouTube. Saya tahu walaupun ada yang tak komen di situ tapi dia ada dengan kita kan. Terima kasih kepada semua yang mengikuti kuliah kita pada pagi ini. Dan pagi ini bagaimana Muslimah kita berada di muka surat yang keberapa untuk membincangkan tentang topik yang mana satu. Mungkin boleh letakkan di ruangan komen supaya dapat dikongsikan juga oleh teman-teman yang lain. Ada tak? Ingat tak? Ingat tak? Sebab minggu lepas saya tak berkuliah ya. Jadi macam mana? Masih ingat lagi? Ke tak ingat lah? Cuti seminggu dah Ustazah, kitab pun tutup dah. Tak buka dah. Macam mana Aliza? Kak Zah dulu Kak Zah, sambungan hadis 49 muka surat 431. Okay, Liza cakap apa tadi? Page 432. Okay, kita ada dua muka surat. Kak Som, hadis 49 muka surat 431, last paragraph. Kak Farida, hadis 49 muka surat 431 atau 432. Dia ambil jalan tengah, jalan selamat ni mana satu. 431 atau 432. Ada yang lain nak memberikan jawapan di situ? Jika ada, silakan. Kak Syah kata apa tu? 431, continuation of hadith 49, tawakal. Betul, kita akan menyambung perbincangan tentang hadis kita tawakal dan hari ini kita akan selesaikan lah ya insya-Allah, selesaikan perbincangan yang terdapat di hadis kita yang ke-49. Dan saya akan mulakan perbincangan di muka surat 432 ya muslimah semuanya. Sila lihat di muka surat 432 sebab saya ada, biasalah ya bila saya mengajar ni kadang-kadang ada poin yang saya letak depan, letak belakang ya. Saya tak berapa ikut sangat susun atur yang telah diberikan oleh pensyarah dalam kitab ini. Ikutlah macam mana saya nak bawa perbincangan tersebut
sebab kalau kadang-kadang ya, saya nak beritahu juga, kadang-kadang ada perbincangan yang mana bila kita ikut kitab ni totally lah, maksudnya kita ikut daripada awal sampai akhir kan, nanti tak faham. So bila saya ni sebagai guru, saya baca, saya nak susun semula supaya muslimah yang ikuti pengajian di kitab ini bila baca, yang penting faham ya apa yang nak disampaikan. Yang penting faham. Kalaupun kita tak baca lah, kata words by words ke ataupun paragraph by paragraph kat situ kan, tak jadi masalah. Yang penting kita faham apa yang cuba disampaikan oleh pengarang kitab ini. Baik, kita lihat di sini ya muslimah, sila rujuk pada muka surat kita yang ke-432. Lihat di paragraf ataupun perenggan yang kedua di situ. Bermula daripada Al-Marwazi rahimahullah berkata. Baik, Al-Marwazi rahimahullah di sini dia menjelaskan tentang maksud tawakal. Okey, di sini ada orang bertanya kepada Abu Abdullah. Maknanya Al-Marwazi dia ceritakan tentang satu keadaan, satu peristiwa yang berlaku. Sekejap ya, Ustazah besarkan dulu. Semangat sangat berbual lupa nak besarkan kan. Sekejap. Baru betul. Okey. Jadi kita lihat begini. Al-Marwazi, sebagaimana riwayat yang terdapat di dalam kitab kita, dia menjelaskan bahawa ada satu keadaan, satu peristiwa yang mana seseorang ini dia pernah datang kepada Abu Abdullah, kemudian bertanya kepada beliau, iaitu seperti apa bentuk jujurnya bertawakal kepada Allah. Atau dengan kata lain, tawakal ni sebenarnya macam mana? Ni ikut bahasa kita lah ya, untuk mudah faham. Tawakal ni sebenarnya macam mana? Jadi, apa yang dijawab ya oleh Abu Abdullah di situ, dia kata, orang yang dia bertawakal dengan sebenar-benar tawakal ialah apabila dia bertawakal kepada Allah dan tidak ada seorang pun dari manusia yang dia harapkan datang kepadanya membawakannya sesuatu. Jadi dia kata apa? Kalau ikut kepada poin kita yang kedua di sini ya, sebab saya pecah-pecahkan kan kepada beberapa poin di situ, maknanya bila kita nak tahu kita ni bertawakal yang sebenar-benarnya tu macam mana, pertama kita tawakal hanya kepada Allah. Dan dalam keadaan yang sedemikian, kita tidak mengharapkan makhluk. Tidak kepada makhluk. Satu makhluk pun kita ni tak bergantung ya kepada makhluk ini. Yang mana kita tak mengharapkan manusia datang untuk tolong kita, untuk buat sesuatu untuk diri kita. Jadi ini yang dijelaskan ya oleh Al-Marwazi dalam kitab kita ini. Jadi dia kata jika seperti itu maka Allah akan mendatangkan rezeki untuknya. Jika begitulah keadaan orang ini yang dia hanya bertawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan dia tidak mengharapkan orang lain datang memberikan rezeki kepada diri dia dalam keadaan yang sedemikian, di sini dijelaskan kepada kita orang tersebut ya Allah Subhanahu Wa Taala akan mendatangkan rezeki kepada diri dia dan dia adalah seorang yang kita panggil bertawakal dengan sebenar-benarnya. Okey? Baik. Jadi sila lihat pada riwayat di perenggan yang keempat. Okey, yang keempat. Bawah tu memang ya ada satu lagi perenggan, tak apa tinggalkan. Masuk pada perenggan yang berikutnya iaitu perenggan yang keempat, paragraf yang keempat. Ada riwayat daripada Imam Ahmad. Imam Ahmad dia juga pernah ditanya tentang tawakal. Jadi apa yang dijawab oleh Imam Ahmad rahimahullah di sini, dia kata tawakal adalah memutuskan harapan dengan putus asa terhadap makhluk. Sebagaimana poin saya yang ketiga di dalam slide kita. Memutuskan harapan dari makhluk. Maknanya kita ada tiga ada 3 points yang penting di sini bila kita nak memahami tentang maksud tawakal dengan sebenar-benarnya. Iaitu tawakal hanya kepada Allah,
tidak kepada makhluk. Yang kedua, pertama tawakal hanya kepada Allah. Kedua, tidak kepada makhluk. Dan yang ketiga, kita memutuskan harapan dari makhluk. Maknanya kita tak mengharap-harap pada orang ni kan, supaya datang tolong kita, berikan kita bantuan, berikan kita itu, berikan kita ini. Ini maksudnya. Tawakal kepada Allah. Jadi, bila kita baca perenggan yang berikutnya selepas riwayat Imam Ahmad itu tadi, dijelaskan kepada kita, zahir perkataan Imam Ahmad ini adalah bahawa usaha itu lebih baik dalam setiap keadaan. Bila kita kata orang ini ataupun kita lah ya muslimah, kita bertawakal hanya kepada Allah. Kita tidak bertawakal kepada makhluk. Lalu kita memutuskan semua harapan-harapan terhadap makhluk. Bermakna ia menuntut diri kita untuk berusaha. Sebab kita tak mengharapkan orang lain untuk memberikan rezeki kepada diri kita, bukan? Kita tak mengharapkan orang lain datang kepada kita, nah ambil ni, benda ni. Kita tak mengharapkan orang lain datang tolong kita, buat itu, buat ini. Dalam keadaan yang sedemikian, bila kita tak mengharapkan orang lain, kita memutuskan harapan kita terhadap makhluk, keadaan itu menuntut diri kita untuk bangun, bangkit, keluar, bekerja, cari rezeki. Buatlah apa-apa perkara untuk diri kita. Maknanya di situ ada usaha. Ini pentingnya bila kita memutuskan harapan terhadap makhluk. Kerana nak tak nak, kita akan berusaha. Sebab apa? Kita tak harapkan orang ni datang bantu kita, bukan? Jadi macam mana kita nak memperbaiki diri kita, ataupun bagaimana kita nak mendapatkan rezeki, macam mana kita nak makan, macam mana nak dapat duit, macam mana nak berjaya. Kita sendiri yang perlu bangkit, berusaha, lakukan sesuatu untuk berjaya, untuk dapatkan rezeki, untuk lakukan semua perkara. Itu menunjukkan kita berusaha. Di samping adanya tawakal tadi kepada Allah. Ini maksud Al-Marwazi dan juga Imam Ahmad ketika mereka mengeluarkan riwayat tersebut. Sebab kalau kita baca dekat slide ni yang kita tawakal hanya kepada Allah, tidak kepada makhluk, memutuskan harapan dari makhluk, nampaknya seolah-olah macam tidak ada usaha. Hanya putuskan harapan daripada makhluk, kemudian tawakal je lah, letak je semua tawakal kepada Allah. Tadi pun Abu Abdullah pada perenggan kita yang pertama di situ, dia kata apa? Bila orang ni dia tawakal hanya kepada Allah, tidak kepada makhluk, Allah akan datangkan rezeki pada diri dia. Tapi adakah rezeki itu datang bergolek dalam kehidupan kita muslimah? Tidak, bukan? Bermakna di situ, bila semua situasi ini yang menunjukkan seseorang dia menjadi seorang insan yang benar-benar bertawakal kepada Allah. Bermakna dia bangkit berusaha untuk dirinya dan semua perkara yang dia ingin lakukan tanpa mengharapkan bantuan daripada sesiapa. Sebab tadi dia dah putuskan harapannya terhadap makhluk. So dia perlu bangun dan buat sendiri pekerjaan tersebut untuk kehidupan diri dia. Di samping kan dia meletakkan tawakalnya tinggi kepada Allah. Saya usaha cari rezeki ini, saya tawakal kepada Allah, dengan usaha saya ni mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala datangkan rezeki kepada saya. Barulah rezeki datang kepada kita. Dia bukan hanya duduk, tak apalah saya tawakal je kepada Allah. Nanti Allah datangkan rezeki kan. Ustazah Sakinah pun dah cakap lah tadi, kalau kita tawakal kepada Allah datang rezeki kepada kita. Kalau gitu putuskan harapan pada makhluk, insya-Allah nanti rezeki datang. Ini adalah sesuatu yang salah jika kita faham tawakal dengan maksud yang sedemikian. Sebab itu dalam perenggan kita yang sedang kita bincangkan di sini, okay, dia kata kepada kita zahir perkataan Imam Ahmad ini adalah bahawa usaha itu lebih baik dalam setiap keadaan. Kita berusaha lebih baik dalam setiap keadaan kerana beliau juga pernah ditanya tentang seorang yang hanya berpangku dan tidak berusaha. Lalu berkata, aku tawakal kepada Allah. Jadi maknanya Imam Ahmad ini dia pernah ditanya tentang keadaan seseorang yang duduk, tak berusaha, kan? Dia tak buat apa-apa dalam kehidupan dia. Tapi apa yang dia ucapkan? Tak apalah, aku tawakal je lah kepada Allah. Ya, nak buat macam mana kan? Dah macam gitu keadaan aku ni. Tapi di sini Imam Ahmad kata apa? Maka beliau berkata, hendaklah semua orang bertawakal kepada Allah.
Akan tetapi, hendaklah mereka kembali kepada diri mereka sendiri dengan berusaha. Imam Ahmad sendiri menjelaskan kepada kita bahawa tawakal dia mesti didahului dengan usaha, bukan hanya tawakal semata-mata. Seterusnya di sini, kita lihat ya, ada juga satu keadaan yang mana kita lihat ya muslimah, contoh bahawa usaha ia perlu ada, barulah kita bertawakal kepada Allah. Mengapa di kalangan para ulama, contoh di kalangan di kalangan para ulama yang mengeluarkan pendapat-pendapat mereka itu tadi, antaranya Imam Ahmad rahimahullah menyebutkan tentang usaha dan tawakal. Kerana begini ya, kita ada satu situasi, kita ada satu keadaan yang menunjukkan kepada kita bahawa beginilah keadaan tawakal yang sebenar-benarnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Iaitu, lihat ya pada perenggan yang terakhir sekali di muka surat 432 di situ, ada satu pernyataan yang dikeluarkan oleh Al-Fudail Ibn Iyad rahimahullah. Dia kata, kalau ada seorang lelaki duduk di rumahnya dan dia mengklaim ni maksudnya dia mendakwa bahawa dia yakin bertawakal kepada Allah sehingga dia akan mendatangkan rezekinya. Apakah itu benar? Maksudnya, dalam situasi ini, Al-Fudail Ibn Iyad rahimahullah dia ceritakan ada keadaan yang mana seorang lelaki dia duduk di rumahnya sahaja lalu dia mendakwa bahawa dia ni adalah orang yang bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benar tawakal, sehingga dia di situ refer kepada Allah. Okey, sehingga Allah akan mendatangkan rezekinya. Itu rezeki untuk orang lelaki ini. Jadi, adakah situasi itu adalah situasi yang betul? Situasi yang benar? Kan dia kata, apakah itu benar? Baik, jadi maka beliau pun berkata, apabila dia yakin, iaitu bertawakal kepada Allah hingga, bertawakal kepada Allah hingga Allah mengetahui darinya bahawa dirinya telah yakin kepadanya tidak akan ada sesuatu pun yang menghalanginya dari apa yang dia inginkan. Jadi, dia jelaskan di sini ya muslimah, first part daripada situasi lelaki itu. Keadaan yang pertama tersebut. Betul. Bila seseorang dia bertawakal kepada Allah, kita dah jelaskan ya, dia tawakal kepada Allah. Kemudian dia tidak bertawakal kepada manusia, dia tak letakkan kebergantungannya kepada manusia. Dia memutuskan harapannya kepada manusia. Dia tidak mengharap manusia ni datang untuk tolong dia. Keadaan yang begini, betul, Allah Subhanahu Wa Taala akan mendatangkan rezeki kepada lelaki itu bila dia benar-benar bertawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Namun di sini, Al-Fudail Ibn Iyad rahimahullah dia juga menjelaskan kepada kita tentang satu lagi situasi. So what's next? Macam tu kan keadaannya. Kita dah tawakal kepada Allah ni, takkan nak tawakal begitu saja. Betul, Allah takkan mensia-siakan tawakal seseorang dalam kehidupan dia. Pasti Allah Subhanahu Wa Taala akan berikan kepada lelaki ini dengan rezeki yang tidak disangka-sangka. Tetapi Al-Fudail Ibn Iyad rahimahullah mengingatkan kepada kita bahawa tidak ada di kalangan yang hanya bertawakal tanpa usaha. Okay, tidak ada. Maksudnya, hal seperti ini tidak pernah dilakukan oleh para nabi dan tidak pula selain mereka. Di kalangan para nabi, iaitu di kalangan para nabi Allah, bukan Nabi Muhammad SAW sahaja. Bila kita lihat tentang kisah, penceritaan ataupun sejarah para nabi sebelum Nabi Muhammad SAW lagi, semua di kalangan mereka adalah orang yang berusaha. Semua di kalangan para nabi yang kita belajar, yang kita baca kisah kehidupan mereka adalah di kalangan para nabi yang bekerja mencari rezeki, tidak mengharapkan jemaah, tidak mengharapkan pengikut-pengikut mereka yang menyokong mereka ini memberikan rezeki kepada mereka. Para nabi tidak begitu. Sebab itu Al-Fudail Ibn Iyad mengingatkan kepada kita,
apa yang dilakukan oleh lelaki itu, yes betul, dia bertawakal kepada Allah. Dengan sebenar-benar tawakal, Allah akan memberikan rezeki kepada diri dia jika tawakalnya itu betul benar-benar kerana Allah. Tetapi ya perlu diingatkan bahawa para nabi, mereka ini adalah di kalangan orang yang mana berusaha kemudian bertawakal. Mereka tidak hanya bertawakal kepada Allah tanpa usaha. Kemudian dia kata apa? Dan tidak pula selain mereka di antara para nabi sallallahu alaihi wasallam ada yang menjadi pekerja. Begitu pula Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah menjadi pekerja. Jadi bila kita baca tentang kisah Nabi sallallahu alaihi wasallam juga, bukankah baginda ni pernah pergi menjalankan perniagaan, pernah mengembala kambing, ya, membantu orang lain. Ini semua usaha. Usaha yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mendapatkan sesuatu yang baginda inginkan. Tidak hanya duduk dan mengharapkan bantuan daripada orang lain. Maka di sini dikatakan kepada kita, begitu pula Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhuma. Maknanya di kalangan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mana kehidupan mereka ini begitu dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, juga bila kita lihat tentang sejarah kehidupan mereka, mereka ni bukan orang yang duduk, tunggu. Mereka tak kata, oi kami ni sahabat Nabi tau, kami tak layak bekerja. Kami ni perlukan orang untuk berikan duit kepada kami. Tapi tidak begitu keadaannya. Kemuliaan yang ada pada diri mereka tidak menyebabkan diri mereka ini hanya duduk, tunggu orang memberikan rezeki. Bahkan kemuliaan yang ada ataupun status, kedudukan yang ada pada diri mereka sebagai di kalangan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebabkan mereka ni keluar mencari rezeki. Dengan rezeki itu mereka bantu orang lain yang memerlukan. Semua ini adalah bukti kepada kita bahawa hanya bertawakal tanpa usaha adalah sesuatu yang bukan dilakukan oleh para nabi dan juga para sahabat. Ya, atau lebih tepatnya ia bukan sesuatu yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan di kalangan sahabat baginda. Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah seorang nabi yang bekerja, seorang nabi yang berusaha, begitu juga di kalangan para sahabat. Jadi kalau kita baca sejarah ni kita akan nampak bagaimana usaha-usaha yang dilakukan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam dan juga bagaimana usaha yang dilakukan di kalangan para sahabat radhiyallahu anhum. Maka di sini Al-Fudail ibn Iyad juga dia kata di situ mana tadi? Dan mereka tidak pernah berkata, maknanya di kalangan sahabat Nabi ini, mereka tidak pernah berkata ataupun di kalangan para Nabi. Mereka ni bukanlah di kalangan orang yang berkata bahawa kami akan duduk sahaja hingga Allah mendatangkan rezeki kepada kami. Okey? Sekejap ya, saya ni lagging ke? Senyap je. Saya lagging ke? Saya macam tengok diri saya lagging. Ada feedback daripada jemaah ataupun admin sendiri? Ustazah lagging ke? Okey betul. Tak okey. Sini okey. Okey. Tidak Ustazah, tidak tu maksudnya apa, tak lagging ya? Lag. Ustaz Muslim kata lag. Okey, Kak Amy kata okey. Tidak. Mana satu ni okey ke tak okey? Okey, clear. Yes. Saya rasa suara saya clear. Cuma gambar saya je macam video saya ya. Okey ya? Saya nampak macam lagging. See? Tangan saya dah berhenti dah ni. A little lagging only. Oh. Okey lah. Tak apalah. Kalau je lagging teruk-teruk bilang.
Gambar blur pula. Dah blur. Dah start blur ke? Betul gambar lagging. Dari tadi ke? Oh, baru juga. Gambar cantik. Gambar blur tak sharp. Asal pula tiba-tiba ni? Macam mana Ustaz Muslim nak buat apa? Nak stop ke macam mana? Bukan, maksud saya bukan berhenti mengajar. Nak tukar ke? Stop. Dan tukar cara. Okey, kejap ya. Admin suruh stop. Kejap je. Ustaz Muslim tutup saya kejap. Ustaz Muslim letak gambar apa-apa ke lain? Kita keluar kejap. Okey. Macam mana? Lawa tak Ustazah? Kamera saya blur. Seriously? Apa ni Ustaz Muslim? Lah blur. Tapi ada kat masih blur. Baru masuk tak? Masih blur. Taklah. StreamYard ni masalah. Yelah, dia baru nak berkenal-kenal. Ustaz Muslim. Dah cantik. Dah cantik. Masya Allah. Terima kasih. Sebab kejap ya. Biasalah dia baru masuk. Jadi dia masih macam tengah ni. Dia tengah warm up sekejap ya. Kamera tu tengah warm up. Macam mana nak kenal dia kejap. Dah cantik ya. Alhamdulillah. Saya pula nak kena share. Masukkanlah. Tak payah, susah kita nak pergi cakap kat sini. Tak apalah. Saya jadi kecil ya, jemaah. Tak mengapalah ya. Lihat. Bila guna yang cara ni, saya jadi kecil. Jadi tak mengapa kan? Lihat burung-burung berterbangan di atas langit yang meluas. Ya Ustaz Muslim, guna lagi satu punya ni. Boleh. Ni boleh. Nanti bila saya, maaf lah ya jemaah kita, saya berbual dengan ini sekejap. Bila saya nak syarah ni besarkan sikit. Tengoklah, dia kena jaga saya jelas dan okey Ustazah. Baik.
Ya, silakan siapa nak mengundurkan diri. Sebentar. Oh, saya... Kejap ya. Okey, baik. Jemaah. Kita sambung semula ya perbincangan kitab kita tadi. Mana tadi Ustazah dah terlepas. Oh, ni dah habis dah. Dah selesai dah. Kita bincangkan tentang usaha dan tawakal. Di sini kita masuk ya kepada muka surat 433 kita di muka surat yang berikutnya. Ada firman Allah Subhanahu Wa Taala, maknanya kita ada dalil-dalil yang menunjukkan kepada kita bahawa usaha ni amat penting. Dia bukan hanya semata-mata tentang tawakal, tetapi bagaimana usaha seseorang ketika dia nak mendapatkan sesuatu dalam kehidupannya. Jadi di sini dalam kitab kita mendatangkan kepada kita dengan dalil daripada Al-Quran dan juga hadis Nabi SAW. Jadi daripada Al-Quran itu ada surah Al-Jumu'ah ayat yang ke-10. Nampak ya di muka surat 433 kita di perenggan yang atas sekali disebutkan dan Allah Subhanahu Wa Taala berfirman wabtaghu min fadlillah dan carilah kurnia Allah. Itu surah Al-Jumu'ah ayat yang ke-10. Dan adalah satu keharusan mencari penghidupan rezeki. Di sini dalam ayat ini Allah Subhanahu Wa Taala mengingatkan kepada orang yang beriman setelah melaksanakan solat Jumaat lah. Solat Jumaat lah di sini kan. Kalau lebih tepat pada konteks ayat tu sendiri menunjukkan Allah Subhanahu Wa Taala perintahkan lepas melaksanakan solat Jumaat tu, kemudian bertebaranlah kalian di atas muka bumi, itu Allah Subhanahu Wa Taala suruh keluar. Dan wabtaghu min fadlillah, dan carilah kurnia Allah. Maksudnya pergi keluar cari rezeki. Allah Subhanahu Wa Taala tak suruh duduk tunggu rezeki itu datang. Sebab tu di sini Imam Ibn Rajab Al-Hanbali didatangkan ayat ini sebagai bukti kepada kita Allah Subhanahu Wa Taala perintahkan kepada kita untuk keluar mencari rezeki. Solat tetap solat. Beribadah tetap melaksanakan ibadah. Namun setelah kita melaksanakan ibadah, kita perlu teruskan kehidupan kita, cari rezeki untuk meneruskan kehidupan yang ada di dunia ini. Begitu keadaannya. Dan di sini Nabi SAW juga mengingatkan kepada kita tentang betapa seseorang yang mana dia ni ada tanggungan tetapi dia menyia-nyiakan tanggungannya. Maknanya dia buat tak kisah apa nak jadi ya dengan orang yang dia tanggung. Contohnya ada family tapi dia tak kisahlah makan ke tak makan ke, biarkan sahaja, dia tak nak keluar bekerja kan? Kerana bagi dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala sahaja, dia tawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nak jadi apa, anak nangis ke, susu tak ada ke, pampers tak ada ke, biarkan je. Tak keluar, cari kerja untuk mendapatkan hasil yang halal tu kan, bagi menampung ahli keluarga yang memerlukan dia sebagai ketua keluarga tu untuk menyara. Dan Nabi kata apa tentang orang yang begini? Nabi SAW mengingatkan kepada kita, kafa bil mar'i ithman. Okay, ayyudayya man yaqutu. Cukuplah seseorang berdosa dengan dia menyia-nyiakan orang yang dia tanggung. Hadis riwayat Abu Daud, status hadis ini adalah hasan. Maknanya Nabi kata berdosa. Kita ni kalau kita ada tanggungan, bila kita ada keluarga ya yang mana kita dituntut untuk keluar mencari rezeki bagi menampung perbelanjaan kehidupan, tapi kita tak lakukan. Kita biarkan sahaja. Kita tak perbaiki keadaan kehidupan kita. Dan kita mengharapkan belas ihsan orang lain untuk memberikan kepada kita. Tanpa usaha ya, tanpa usaha. Bukan saya kata salah kita ni minta, sebab kita faham kan ada juga di kalangan keluarga yang susah. Kita dah pernah bincangkan ya tentang situasi yang mana boleh untuk meminta-minta. Ada beberapa situasi yang boleh seseorang ini meminta-minta.
Kita pernah bincangkan dalam hadis yang keberapa saya tak ingat lah. Tapi ada sebuah hadis tu, kita bincangkan Nabi SAW ada sebutkan keadaan-keadaan yang mana orang ni dibolehkan untuk meminta-minta, tetapi Nabi juga ingatkan hanya untuk jangka masa tertentu sahaja. Setelah kehidupan dia stabil, dia perlu berhenti untuk meminta-minta. Kalau tidak, dia berdosa. Ini maknanya dalam agama kita ni menyuruh penganutnya, kita sebagai orang Islam ni, Nabi SAW kan, terutamanya dalam kes begini, kalau kita lihat pada surah Al-Jumu'ah ayat yang ke-10, Allah Subhanahu Wa Taala menekankan kita sebagai penganut agama Islam, kita tidak boleh mengharapkan orang lain untuk bantu kita, tetapi kita sendiri perlu berusaha untuk memperbaiki keadaan kehidupan kita. Kalaupun kita memerlukan kepada bantuan orang lain, kita terpaksa mengharapkan bantuan orang lain, mungkinlah kerana beberapa peristiwa yang berlaku dalam kehidupan kita, kan? Pernah kita bincangkan orang ini yang mana Nabi kata kalau contoh keadaan yang boleh diminta-minta ialah bila dia ada tertimpa musibah. Contoh aksiden yang menyebabkan dia tak boleh keluar untuk bekerja. Jadi dalam waktu itu dia boleh meminta-minta. Kemudian setelah dia sembuh, dia boleh bangkit bekerja, perlu berhenti. That's why tadi saya kata ada masa-masa yang dibolehkan. Namun dalam konteks ini, yang kita nak bincangkan ialah seseorang dia perlu berusaha untuk memperbaiki kehidupan dia, untuk mencari pendapatan bagi diri dia dan ahli keluarga. Jika dia menyanyiakan diri dia dan juga ahli keluarga dia, ini sudah boleh, Nabi kata kafar, cukuplah untuk menunjukkan orang ini boleh dikategorikan sebagai seseorang yang berdosa. Maknanya perlu keluar, bekerja, mencari rezeki, tidak boleh mengharapkan bantuan daripada orang lain. Dan di sini ada juga pendapat daripada Bishr rahimahullah yang mana berkata, kalau seandainya aku memiliki keluarga, nescaya aku akan bekerja dan mencari penghasilan. Begitu pula orang yang menyia-nyiakan haknya dengan meninggalkan sebab-sebab dan dia tidak redha dengan luputnya haknya, maka orang seperti ini adalah seorang yang lemah dan lalai. Ini yang sebagaimanalah saya jelaskan tadi. Jadi dalam hadis yang lain juga muslimah, Nabi SAW mengingatkan kepada kita tentang satu keadaan yang mana ada seorang lelaki, dia datang jumpa kepada Nabi SAW. Lelaki ini tanya kepada Nabi, kan, ya Rasulullah, aqiluha wa atawakkalu au utlikuha wa atawakkalu. Maknanya lelaki ini dia ada unta. Kemudian unta tersebut dia tanya kepada Nabi, wahai Rasulullah, apakah aku harus mengikat unta aku kemudian bertawakal? Sekarang ni ada unta ni, mungkin dia nak solat dekat masjid ke apa kan? Adakah aku harus mengikat unta saya ni kemudian saya bertawakal, atau saya lepaskan saja unta saya ni kemudian bertawakal? Jadi macam mana? Nabi SAW kata kepada lelaki ni, iqilha wa tawakkal. Ikatlah untamu kemudian bertawakallah. Maknanya Nabi tak suruhlah lelaki ni tak apa, lepaskan dia, bertawakallah kepada Allah. Kan? Kalau unta tu milik awak lah. Kalau bukan milik awak, tak jadi, lepaslah dia. Pergilah dia mana-mana. Tapi Nabi SAW tak jawab begitu. Nabi kata kepada dia, ikat unta. Macam kita muslimah, kita ada kereta. Contoh kan, kita nak main park dia macam tu sembarang. Lepas tu tak kunci kereta kita, pandai pula bila ada kereta pandai tak? Bila ada kereta kan, pandai pula kita park, kemudian park elok-elok, lepas kita letak kereta tu elok-elok, kita kunci bukan, baru kita keluar. Lepas tu, ada orang kan, dia very, macam mana tau, tengok cek lagi, okey ke tak parking okey ke tak, tengok betul tak, dia try lagi, bunyi, ni dah lock ke belum, baru dia pergi. Nampak tak? Itu usaha bukan untuk menjaga kereta itu supaya tidak dicuri? Ataupun kita keluar daripada rumah kita ni muslimah, kita nak biarkan tak berkunci rumah kita?
Macam gitu. Tak apalah, tawakal kepada Allah. Kan ada orang nak rompak rumah saya, rompaklah. Ya, mana bukan rezeki saya. Tak begitu kita. Sebelum kita keluar rumah nak pergi kerja ke, pergi pasar ke apa ya Muslimah, kita akan cek, kunci ke tak rumah aku ni ya. Sepanjang jalan mesti terfikir, tadi rumah kunci ke tidak? Menunjukkan bahawa kita tak letakkan tawakal kita begitu saja kepada Allah. Tapi kita ada usahanya. Lalu kita bertawakal kepada Allah. Lepas kita kunci kereta kita, kemudian ada orang curi, maknanya bukan rezeki kita lah. Begitu keadaannya. Ataupun lepas kita keluar daripada rumah kita, ya, kemudian kita dah kunci, dah lock semuanya, tingkap semua dah tutup. Balik-balik tiba-tiba, rumah kita ni kena curi ke apa orang kan, ada orang selongkar ke apa masuk rumah kita. Mak di situ, bukan rezeki kita sudah takdirnya sedemikian. Ini menunjukkan bahawa banyak keadaannya dalam kehidupan kita ini, kita berusaha. Lalu kita meletakkan tawakal kita kepada Allah. Sama sebagaimana yang Nabi ajarkan kepada lelaki ini. Nabi kata kepada dia, Nabi SAW tak kata kepada dia, kalaulah betul kita ni hamba Allah yang mana Nabi suruh bertawakal saja, Nabi kata apa, biarkan je unta kamu. Tak payah ikat. Kan, kalau dia memang Allah takdirkan menjadi milik engkau, unta tu tak larilah. Mana pun dia pergi, dia akan jadi milik engkau. Tapi sekarang di sini, Nabi suruh dia ikat unta dia. Baru kemudian Nabi kata, bertawakallah kepada Allah. Dalil-dalil ini ya Muslimah jelas menunjukkan kepada kita. Dalil dalam surah Al-Jumu'ah tadi ayat yang ke-10. Kemudian dalil yang mana Nabi kata orang yang dia menyia-nyiakan tanggungannya adalah orang yang berdosa. Dan juga dalil ini yang baru kita baca ni jelas kepada kita. Usaha amat penting dalam kehidupan. Hidup kita ni bukan hanya semata-mata tentang tawakal kepada Allah. Sedangkan kita tahu tawakal kepada Allah ni adalah sesuatu yang begitu tinggi dalam hidup kita sebagai seorang Muslim. Tapi tak boleh letakkan tawakal tanpa usaha. Sebab itu kita lihat di sini, disebutkan dalam kitab kita ya, muka surat 433 di perenggan yang terakhir, ini adalah isyarat yang menunjukkan bahawasanya bertawakal tidak menafikan keharusan melakukan sebab-sebab. Maksudnya bila kita ni tawakal kepada Allah, ia tidak menafikan usaha kita. Bahkan menggabungkan antara keduanya adalah lebih utama. Maknanya kita perlu gabungkan keduanya, usaha dan tawakal, inilah perkara yang paling utama dalam kehidupan kita. Dan pada muka surat 434 ya Muslimah, sila rujuk di muka surat kita yang terakhir pada pagi ini, 434, ada juga satu keadaan yang mana Umar bin Al-Khattab ceritakan kepada kita, Umar bin Al-Khattab pernah bertemu dengan sejumlah orang dari Yaman. Jadi ada orang daripada Yaman ini, Umar bin Al-Khattab berjumpa dengan mereka, maka beliau tanya kepada orang-orang ni, okey, siapa kalian? Umar tanyalah, siapa ni? Kan, kenapa datang sini? Maka mereka jawab, kami adalah orang yang bertawakal. Dia jawab gitu ya. Saya kalau ada jumpa jemaah ni, siapa cik? Cik datang daripada mana? Oh, aku ni orang yang bertawakal kepada Allah. Tiba-tiba jawab macam itu. Rasa macam krik, pelik orang ni jawab macam tu kan. Tetapi di sini kita lihat, kata beliau, justru bila Umar radhiyallahu an, dia dengar sekumpulan orang dari Yaman ini, mereka datang lalu memperkenalkan diri mereka sebagai orang yang bertawakal. Ketika Umar bin Al-Khattab bertanya tentang siapakah mereka, Umar dengar jawapan itu. Apa kata Umar? Umar kata, justru kalian adalah orang yang mencari makan dengan mengharapkan pemberian orang. Pedas. Umar kata gini kan, dahsyat Umar ni cakap, kalau gitu awak semua ni orang yang mengharapkan belas ihsan orang lain lah. Ni maksudnya lah kalau ikut bahasa saya untuk saya fahamkan kepada jemaah muslimah semua. Maknanya Umar kata di sini, bila Umar dengar mereka kata kami ni orang yang bertawakal. Kami orang yang bertawakal. Jadi Umar kata, kalau gitu awak semua ni orang yang cari makan dengan belas ihsan orang lain lah. Maknanya harap orang lain datang bagi awak makan. Begitu Umar kata. Kerana orang yang bertawakal itu adalah orang yang menaburkan benihnya di tanah, bertani, baru bertawakal kepada Allah Azza wa Jal.
Jadi Omar explain kepada orang daripada Yaman ini semua. Omar kata, kerana kalau orang yang bertawakal, mereka ni adalah orang yang mana berusaha. Sebab tu tadi dia kata, dia tanam benih dekat tanah, kan, untuk bertani. Usahalah ya, kita nak dapatkan tumbuh-tumbuhan ataupun hasil daripada apa yang kita nak makan ni kan. Tanam sesuatu. Tumbuh hasilnya, ini namakan sebagai usaha. Kita tak tengok je tanah tu, bila nak tumbuh, bila nak tumbuh. Tidak, kita tak buat begitu. Tapi kita usaha, tanam benih, semai, siram, kan. Tengok ada matahari ke tidak, keadaannya. Kita jaga kan tanaman tersebut supaya dapat hasilnya. Ada usaha. Jadi Omar kata kepada sekumpulan orang ini, kalau gitu, ya, kalian ni adalah orang yang mana mengharapkan belas ihsan orang lain untuk makan. Kerana kalau betul-betul orang yang berusaha, mereka ni adalah orang yang mana menanam benih dekat tanah, iaitu bertani, usaha buat sesuatu. Kemudian mereka adalah orang yang bertawakal. Barulah mereka itu orang yang bertawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian di sini diingatkan juga kepada kita, setiap daripada diri kita ini, Allah Subhanahu Wa Taala sudah tetapkan rezeki. Kan rezeki telah dibagi untuk setiap orang. Saya, dalam hidup saya, Allah Subhanahu Wa Taala sudah tentukan rezeki saya bagaimana. Begitu juga dalam setiap kehidupan semua muslimah yang mengikuti kuliah kita pada pagi ini. Setiap daripada diri kita, Allah Subhanahu Wa Taala telah tentukan rezeki kita bagaimana, jumlahnya bagaimana, sikit atau banyak, susah atau senang. Ini semua sudah Allah Subhanahu Wa Taala tetapkan dalam kehidupan kita. Baik, di sini dia jelaskan, baik orang yang baik maupun yang pendosa. Tak kira siapa pun diri kita ni muslimah. Kita orang yang soleh ke, kita orang yang berdosa ke, kan? Kita siapa pun lah, tak kira. Tak kira pula, apa Ustaz, kenapa pula guna bahasa baku? Tak kira kita ni bagaimana, situasi kita ni macam mana. Kan? Kita ni orang yang buat dosa ke, orang yang solehah ke, yang beriman ke, tak beriman ke, kan? Kata mahupun orang mukmin ataupun orang kafir. Semuanya Allah dah tentukan rezeki bagaimana. Sebab itu di sini Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha." Dan tidak ada sesuatu haiwan hidup pun di bumi melainkan Allah lah yang memberi rezekinya. Jika haiwan-haiwan yang hidup ini, sama ada haiwan yang daripada sebesar-besar haiwan hinggalah kepada sekecil-kecil haiwan, yang kadang-kadang ada inseks kan, ada serangga yang kita tak tahu macam mana bentuk, kecil sangat, kita pun kalau tengok pun tak tahu ada serangga ke tidak ada serangga. Allah kata dalam Al-Quran, dalam surah Hud ayat yang ke-6 ini, kami dah tentukan rezeki untuk setiap binatang ini. Padahal banyak dari haiwan itu yang lemah dan tidak mampu untuk berusaha mencari rezeki. Haiwan-haiwan ini banyak yang lemah, yang tak mampu untuk mencari rezeki. Tapi Allah kata, wa ka'ayyin min dabbatin la tahmilu rizqaha Allahu wa yarzuquha wa iyyakum. Allah kuatkan lagi penerangan dalam surah Hud ayat yang ke-6 tersebut dengan surah Al-Ankabut pada ayat yang ke-60. Apa kata Allah pada ayat yang ke-60 ini dalam surah Al-Ankabut? Allah Subhanahu Wa Taala menjelaskan kepada kita, dan berapa banyak binatang yang tidak dapat mengurus rezekinya sendiri. Allah lah yang memberi rezeki kepadanya dan kepada kalian. Allah beri rezeki kepada haiwan, binatang yang mana mereka ni tak mampu untuk mencari rezeki sendiri. Tapi dalam keadaan haiwan-haiwan yang tak mampu mencari rezeki itu sendiri, Allah juga telah tetapkan rezeki pada diri kalian. Sebab tu wa iyyakum, Allah ingatkan, pada kita, pada kalian ini manusia. Nabi SAW ingatkan kepada kita muslimah tentang rezeki ini. Nabi kata apa? Selama kita hidup, rezeki itu sentiasa ada untuk diri kita. Allah Subhanahu Wa Taala tidak akan matikan kita ya, dalam keadaan yang mana kita ini belum dilengkapkan lagi rezekinya. Bila seseorang meninggal dunia, maknanya dah stop dah rezeki dia. Sampai situ sahaja rezeki yang Allah Subhanahu Wa Taala tetapkan untuk diri dia.
Sebab itu di sini Nabi SAW bersabda, ayyuhan nas, ittaqullaha wa ajmilu fit talab. Wahai manusia, bertakwalah kepada Allah dan perbaguskanlah dalam mencari rezeki. Maknanya di sini Nabi suruh kita bertakwa kepada Allah dan usaha untuk rezeki yang telah Allah tetapkan pada diri kita. Usaha yang bukan biasa-biasa ya. Sebab tu Nabi gunakan perkataan wa ajmilu, perbaguskan, cantikkan lagi usaha kita dalam mencari rezeki. Kalau dulu mungkin usaha kita sikit, kita gandakan lagi usaha kita untuk mencari rezeki. Sebab Allah dah tentukan rezeki untuk diri kita. Tetapi Allah juga lihat bagaimana usaha yang kita lakukan untuk mendapatkan rezeki yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala tersebut. Dan di sini Nabi SAW sebutkan, fa inna nafsan la tamuta hatta tastawfiya rizqaha. Sesungguhnya seseorang tidak akan mati sehingga terpenuhi rezekinya. Wa in abta'a. Wa in abta'a anha. Walaupun rezeki itu dia datang lambat pada diri dia. Kita ni tak akan mati, Nabi kata, kan? Sehingga rezeki kita ni dah terpenuhi. Semua yang Allah Subhanahu Wa Taala tentukan untuk rezeki kita ni telah dipenuhi. Walaupun lambat. Maksud walaupun lambat ini, kadang-kadang ada orang hidup dia daripada kecil sampai usia dia umur 30 tahun, susah sangat-sangat. Nampak rezekinya lambat kan? Tapi bila dia masuk 30, 40, 50, Masya Allah kita lihat. Rezeki dia meningkat, naik. Akhirnya jadi kaya. Masya Allah, tabarakallah. Hidup dia senang. Dia tak mengharapkan kepada bantuan orang lain. Kerana apa? Dia berusaha itu tadi. Tapi lambat bukan rezekinya. Ada orang begitu. Ada orang begitu Allah tentukan rezeki dia. Lambat. Namun di sini, oleh kerana keadaan yang mana setiap orang Allah Subhanahu Wa Taala sudah tentukan rezekinya dan Allah Subhanahu Wa Taala tidak akan matikan orang tersebut melainkan telah terpenuhi semua rezeki-rezeki yang telah ditentukan untuk diri dia, maka di sini Nabi ingatkan kepada kita bertakwalah kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan perbaguskanlah usaha kita untuk mencari rezeki yang telah Allah Subhanahu Wa Taala tentukan. Kita tak tahu ya muslimah rezeki kita ni bagaimana. Tetapi yang paling penting bagaimana usaha kita. Khuzu mahalla. Jadi Nabi ingatkan dalam usaha kita nak mempercantikkan rezeki kita, ya, dalam usaha kita untuk mencari rezeki itu tadi, ambil apa yang halal, tinggalkan apa yang haram. Usaha juga. Tapi bagaimana kita berusaha? Adakah semua yang haram ni pun kita ambil sebagai rezeki kita? Sebab ada orang pun begitu kan? Memanglah dia usaha. Tapi ambil rasuah, betul tak? Kemudian hianat orang lain, rampas harta orang lain. Kita kata itu usaha. Tapi usaha yang haram bukan? Itu perkara yang dilarang. Usaha yang tidak dibenarkan dalam agama kita. Sebab itu Nabi kata dalam keadaan kita nak mempercantikkan usaha mencari rezeki tersebut, perlu pastikan bahawa usaha ini adalah usaha yang diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yang mana ia merupakan usaha-usaha yang halal. Jika kita tahu cara kita untuk mendapatkan rezeki ini, ia membawa kepada dosa, kemaksiatan, menjadi kewajipan bagi diri kita meninggalkan. Kita tak kata berjudi itu adalah usaha untuk mencari rezeki. Tak ada duit. Macam mana nak dapat duit? Okey, aku judilah. Nanti duit datang pada aku. Boleh? Tak boleh. Mungkin bagi dia itu usaha. Kita pun tidak menafikan itu usaha dia. Tetapi adalah usaha yang haram. Yang mana kita tidak boleh lakukan. Kita nak ada rezeki, kita nak hidup senang. Kita rampas harta anak yatim contohnya. Kan kita nampak anak yatim ni ada banyak harta dia. Kita pun aniaya anak yatim ini. Kita ambil harta dia. Kita pun kaya. Kita kata itu usaha aku untuk berjaya. Tapi usaha ini adalah usaha yang haram. Ia adalah sesuatu yang tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam keadaan begini, Nabi ingatkan kepada kita, kita nak gandakan usaha, kita nak cantikkan usaha kita dalam keadaan mencari rezeki tersebut.
perlu pastikan ambil apa yang halal sahaja. Tinggalkan semua perkara yang haram. Baru betul caranya kita berusaha. Dan di sini, ya Muslimah, lihat pada perenggan kita yang kedua terakhir, sebagaimana yang terdapat dalam kitab kita di situ. Okey. Ustaz Muslim boleh kecilkan slide saya. Kita lihat di sini. Maka selama seorang hamba masih hidup, maka rezekinya ada dalam tanggungan Allah. Saya dah sebutkan tadi, kita dah jelaskan, selama kita hidup, rezeki kita berada pada tanggungan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Allah boleh jadi memudahkan baginya, baik kerana usahanya atau bukan kerana usahanya. Jadi rezeki yang Allah dah tentukan kepada kita, Allah akan mudahkan. Allah Subhanahu Wa Taala juga boleh sukarkan, sempitkan, tapi ia bergantung kepada usaha kita. Kita guna usaha yang bagaimana ataupun sehebat mana usaha yang telah kita teruskan dalam mencari rezeki itu. Jadi di sini dijelaskan juga kepada kita, kerana itu siapa yang bertawakal kepada Allah untuk mencari rezeki, maka dia telah menjadikan tawakalnya itu sebagai sebab dan usaha. Maknanya begini, siapa pun di kalangan kita ini Muslimah yang mana berusaha, dia bertawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kan? Ini kita panggil ia sebagai sebab-sebab ataupun usaha lah ya, yang dia peruntukkan untuk diri dia dalam keadaan mencari rezeki ataupun apa jua perkara yang dia lakukan. Dan siapa yang bertawakal kepada Allah kerana keyakinannya dengan jaminannya, maka dia telah bertawakal kepadanya sebagai bentuk keyakinan dan pembenaran kepadanya. Hidup kita tadi ada dua. Kita dah jelaskan daripada awal, sejak minggu lepas, minggu yang lagi satu tu kan. Kita jelaskan. Dia mesti usaha. Usaha ini juga tanda kita tawakal kepada Allah. Okey, usaha tanda kita tawakal kepada Allah. Kemudian kita campur lagi kan dengan usaha, dengan tawakal kita yang sebenar-benarnya kepada Allah. Ini kita panggil sebagai satu bentuk keyakinan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ni tauhid kita, akidah kita yang tertancap dalam hati kita sebagai seorang Muslimah untuk menjalani kehidupan kita sebagai hamba Allah. Kedua-duanya amat penting. Hasilnya di sini kita lihat dan ketahuilah bahawa buah dari tawakal itu adalah redha dengan segala ketentuan Allah. Maka siapa yang menyerahkan segala urusannya kepada Allah dan redha dengan apa-apa yang Allah tentukan dan dia pilihkan bagi dirinya, maka dia telah merealisasikan tawakal yang sebenar-benarnya kepada Allah. Maknanya dalam hidup kita tadi ada usaha. Okey? Kita ada usaha. Kemudian kita tawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam keadaan yang berusaha, bertawakal kepada Allah, hasilnya ia menjadikan kita seorang Muslimah yang redha dalam kehidupan. Apa yang berlaku setelah itu, apa yang Allah Subhanahu Wa Taala tetapkan, kita redha. Kita dah usaha dengan segenap usaha dah tadi. Lalu kita bertawakal kepada Allah. Namun Allah tetapkan itu bukan rezeki kita. Contoh, kita usahakan untuk dapatkan pekerjaan di tempat yang kita suka. Saya bagi contoh ya, di tempat kita suka. Kita apply kerja di situ. Ni usaha kita. Kita tak kata apa tu, tiba-tiba mengharap, inginlah nak kerja dekat Masjid Al-Mutakin. Contoh ingin nak kerja dekat Masjid Al-Mutakin. Tengok je Masjid Al-Mutakin daripada luar. Tengok je, bestnya kalau dapat kerja kat Masjid Al-Mutakin. Lepas tu dapat solat berjemaah. Dapat gitu, dapat gini. Dia punya keinginan gitu je lah. Dia tengok je masjid gitu kan. Tapi dia tak usaha. Sekarang ini, orang tersebut dengan keinginannya dia berusaha. Ada satu post yang dibuka. Okay, pada orang ramai apply. Okay, dengan syarat-syarat. Dia tengok, syarat-syarat ni kenalah dengan saya. Saya boleh lah. Kan nak jadi admin ke apa dekat Masjid Al-Mutakin contohlah kan. Okey lah boleh. Dia apply. Pergi interview. Temu duga. Usaha dia. Semangat ni.
buat betul-betul interview, jawab betul-betul confident semua kan. Tapi akhirnya Allah tetapkan bahawa dia tak bekerja di situ. Dia tidak diterima untuk bekerja di situ. Interviewnya tak lulus lah orang kata. Maknanya ada orang lain yang lebih layak untuk diri dia. Hasilnya di sini, orang tersebut dia dah usaha. Dia tawakal kepada Allah. Keputusan daripada usaha dan tawakalnya itu membuatkan dia redha. Dia tak dapatkan. Kita tak kata, tak ada lah Majlis Al-Mutakin ni. Saya ni bagus tau. Tengok ni cert saya semua straight A's. Kenapa tak dapat? Dia tu cakap gitu Muslimah. Tapi kita redha. Dah lah nak buat macam mana, bukan rezeki saya. Begitu keadaannya. Ini kita panggil hasil daripada orang yang berusaha dan dia bertawakal kepada Allah. Dia tidak mempertikaikan takdir Allah setelah itu, tak mengamuk-ngamuk, tak jadi orang yang macam dia disappointed, kemudian Allah tak keluar rumah ke apa kan, kenapa tak dapat kerja dekat sini, nangis, melalak sampai seminggu, 2 minggu. Bukan begitu keadaannya. Apa yang berlaku setelah itu menyebabkan kita menjadi seorang muslimah yang redha, hatinya tenang. Tak mengapa, kita usaha cari kerja di tempat lain. Menuntut dia untuk berusaha, gandakan usaha dia. Usaha lagi, mungkin ada rezeki yang lebih baik untuk saya di tempat lain. Ini maksudnya usaha, tawakal dan akhirnya kedua-dua tersebut menghasilkan satu situasi yang menyebabkan orang itu menjadi hamba Allah yang redha terhadap takdirnya. Okey Muslimah, itu sahaja perbincangan kita untuk pagi ini. Alhamdulillah, terima kasih di atas perhatiannya yang diberikan sepanjang pengajian kita daripada awal tadi hinggalah ke akhirnya. Walaupun tadi ada banyak masalah teknikal, gambar blur kan. Saya suara tak sync dengan mulut lah, apalah macam-macam lah masalah biasalah belajar online ni macam gitu kan keadaannya. Ada situasi-situasi yang kadang-kadang tak dapat dielakkan. Saya ucapkan terima kasih kepada semua muslimah yang ikuti kuliah kita pada pagi ini. Banyak yang memberikan banyak yang memberikan komen-komen di sini. Contohnya kita lihat Kak Siti Sophia kita usaha dahulu baru tawakal kepada Allah. Ini kita panggil sebagai intipati daripada perbincangan kita yang dikeluarkan oleh muslimah-muslimah semuanya. Masya Allah, tabarakallah, saya lihat rajin mengeluarkan poin-poin penting yang telah saya jelaskan tadi di ruangan komen. Juga sebagai bagi saya nilai tambah kepada diri kita semua yang mengikuti dan juga yang akan mengikutilah, sebab ada mungkin tidak berkesempatan namun dia nak ikut nantilah kemudiannya. Kalau mereka baca di ruangan komen ini, Masya Allah ada banyak intipati-intipati yang dikeluarkan oleh muslimah-muslimah kita. Contohnya di ruangan YouTube, Kak J. Saria kita, iaitu berdoa, berusaha, berikhtiar, bertawakal. Kemudian disebutkan di sini juga ambil yang halal dan tinggalkan yang haram. Itu antara usaha kita. Kemudian ada satu kenyataan ni, ulat dalam batu pun dapat hidup. Berusahalah bagi mendapatkan rezeki yang telah Allah tentukan dengan jalan yang diredai dan halal kepada Allah. Terima kasih Kak Siti Sophia atas nilai tambahnya. Kemudian Mas Rifa juga disebutkan situ, usaha dengan mencari yang halal serta tawakal pada Allah, yakin pada Allah, rezeki kita dalam tanggungan Allah. Begitulah dengan Kak Farida daripada ruangan YouTube. Terima kasih Ustazah, saya telah masak. Saya boleh masak sambil dengan tazkirah Ustazah. Ini saya ingatkan dia keluarkan apa-apa kat situ kan. Alhamdulillah lah terima kasih kepada semua yang bersama dengan saya sekali lagi. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberkati pertemuan kita pada pagi ini. Dan saya mendoakan kesihatan semua yang mengikuti, tak kira lah yang akan mengikuti kemudian nanti. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kepada kita dengan kesihatan untuk kita juga bertemu sekali lagi pada minggu hadapan di tempat yang sama di sini. Minggu depan tak ada Ustaz Muslim? Minggu hadapan tak ada. Minggu hadapan kita ada kuliah di sini. 23 kan minggu depan? Tak ada. Pakcik kat belakang tak ada. Tak ada. Betul-betul. Minta maaf minggu depan kuliah saya ditangguhkan kerana
masjid ada program yang tersendiri. Bukan sebab saya sakit ke apa, tidak. Masjid ada program yang mereka adakan bagi saya mungkin sempena Maulid Nabi lah. Betul-betul sempena Maulid Nabi. Jadi pihak masjid ada program khusus yang disediakan. Saya tidak tahu apa programnya, mungkin nanti boleh dirujuk ya pada poster yang akan dikeluarkan oleh pihak masjid atau Ustaz Muslim ada poster ke yang telah disiapkan oleh pihak masjid untuk program Minggu Hadapan? Mungkin boleh di-share di sini supaya muslimah-muslimah kita dapat ikuti dan mungkin sertai pada Minggu Hadapan. Jika ada mungkin boleh share. Ustaz Muslim ada ke tidak? Ke belum siap lagi? Macam mana? InsyaAllah akan dikeluarkan. Belum siap lagi. Okay. So insyaAllah akan dikeluarkan pada bila masa chat sajalah ya, Instagram ataupun Facebook Masjid. Sila rujuk apakah program yang telah disediakan ataupun yang akan dianjurkan oleh pihak masjid pada masa siaran kuliah saya pada minggu hadapan. Yang penting bukan saya ya, saya berada di masjid lain lah. Kalau nak tahu saya berada di mana, silalah rujuk di Instagram ataupun Facebook saya. Tahulah saya berada di mana pada waktu yang sama tapi di tempat lain. Okey muslimah, mudah-mudahan ya kita jumpa pada minggu yang satu lagi insya-Allah. Baik, kita tutup kuliah kita dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.